story untuk jadi lebih dekat dengan penonton. Saya percaya semua penonton mungkin boleh rasa filem tadi ni dari segi watak-watak yang ditengahkan. Boleh katakan kita lalui situasi-situasi mereka itu. Lebih-lebih lagi apabila bercakap tentang populariti, cakap tentang perkara yang kadang kita tanpa kita sedar kita ungkit perkara-perkara yang sepatutnya kita tak perlu ungkit, dan akhirnya menjejaskan persahabatan, kasih sayang sesama kita. Ini yang kita maksud saya melalui filem ini, kita ada dia punya subtext kat situ. Yang lain tu saya bagi ruang untuk pelakon untuk jawab. Dipersilakan. Yang pertama, siapa? Sazali. Yang panas meledak ni langgar je. Ini Mio Syaradi. Ini penulis kita. Okey, ada apa-apa soalan? Penulis kita dia tak kecil hati lah dengan saya. 8-11 kali kita rombak sikit. Okey, apa? Ada soalan. Okey, boleh bagi ni mic. Mungkin abang boleh kongsikan sedikit. Saya akan jawab ringkas. Nanti Tuan Penerbit akan elaborate further. Syarat saya pemilihan pelakon ni adalah saya yang pertama, mereka perlu datang uji bakat. Saya tak kira sama ada pelakon ada nama ataupun tidak. Mereka perlu lalui proses uji bakat. Kita nak itu proses yang kami dah tetapkan. Dan yang kedua, saya perlukan mereka berikan komitmen 100%, sebab filem ni is a big investment. Satu projek yang besar, jadi satu projek yang serius. Jadi I can't afford to work with individual yang pukul 5 kena release saya, next week waktu macam ni kena release. Saya tak boleh, sebab saya dah tetapkan syarat 1 minggu kena lalui proses rehearsal dengan saya. Sebab mereka perlu bermain muzik dan tiga-tiga ni tak kenal each other, termasuk dengan saya. Jadi kami perlu build up the chemistry. To me, serious punya production, good production, it has to come up with a rehearsal punya session. Jadi saya tetapkan 2 syarat tadi lah, kena datang uji bakat dan juga komitmen. Saya perlukan komitmen yang tinggi. Mungkin tuan producer ada apa-apa nak tambah? Cakap tentang pelakon-pelakon yang masih baru memegang watak utama dalam sebuah filem, khususnya Sazali Mio Koko ni, memang sebagai penerbit saya pada peringkat awal saya ragu-ragu dapatkan bakat baru. Tapi bila saya duduk sit down dengan pengarah dan penulis juga, sebab cerita ni cerita tentang seorang yang tak popular, yang anybody macam kita semua, tapi boleh berjaya dan menjadi popular. Jadi sebab itu kami akhirnya kita decide supaya penonton lebih rasa dekat, berbanding kalau kami ambil pelakon-pelakon yang memang dah ada nama dan tunjuk pada hujung percintaan dia jadi popular, jadi mungkin orang dah tak dapat rasa benda itu. Jadi dan saya juga sebagai penerbit, saya percaya melalui pengalaman Zizani sebagai seorang award winning actor, sebagai seorang pelakon yang menang 2 anugerah besar, dia mampu untuk menggilap, bukan hanya mencongkir tapi pada masa menggilap pelakon untuk menghayati watak Sazali Mio Koko ni. Jadi situlah kita beri kepercayaan kepada 3 bakat baru yang ada di atas petang ni. Terima kasih. Saya jawab soalan tadi yang pasal sebelum ni mengarah drama. Yes. Memang ramai yang tak tahu sebenarnya saya, bila saya slow down saya punya acting tu, tumpuan saya lebih kepada kerja di belakang tabir, dan saya dah banyak mengarah drama, dokumentari, travelog semualah. Tapi ini filem pertama, filem sulung arahan saya, dan tak adalah masalah besar sangat pun, sebab saya pun dah biasa berlakon filem juga. InsyaAllah dengan bantuan dan sokongan semua yang expert dalam every component of the production, saya dapat kerjasama yang bagus daripada semua orang, termasuk pelakon-pelakon saya ni yang sabar. Saya punya arahan tu adalah bab-bab yang cerewet tu. Ada soalan lain? Itu dia. Okey Semua perasan sebenarnya isu-isu yang diketengahkan dalam filem ni sebenarnya isu-isu berat. Tapi kami cuba sebaik mungkin untuk santaikan dia supaya kami dapat cari titik temu di antara hiburan dan juga education. Kita nak hiburan yang bermesej. Itu matlamat kami lah. Mungkin saya tambah sedikit contoh dalam filem ini, kalau
sekali kerasan. Antara yang kita masukkan dalam filem ini, satu tentang kemiskinan di bandar. Ada isu kemiskinan di bandar. Kemudian kita ada tentang bagaimana penderaan kanak-kanak. Ya. Itu aja juga salah satu. Kemudian dari segi tentang tentang ibu, contoh ibu yang tadi watak anti popo tu tadi, di mana keseorangan, kerana anak-anak terlampau sibuk, tak mempedulikan ibu yang tinggal seorang-seorang di rumah. Dia buat jamuan, end up orang lain yang tak makan, kan? So inilah antara yang kita selit, kita selit message itu, tapi secara yang santai, not so much, deep lah. Faham? Dan selain pada itu, jiran dia yang prihatin dari itu, kita tunjuk macam mana suri rumah yang terabai, walaupun melalui dialog Sazali tadi, suami akak betapa dekat mana pula. Memang suaminya kita tak wujudkan visual tu, tetapi melalui dialog, message sahaja. Macam di awal-awal cerita kan, bila watak anti popo tu dia always on the phone, dia call anak-anak ni, tapi anak-anak dia abaikan dia. So message-nya adalah neglected senior citizen, and then the pressing issue tu macam gelandangan, penderaan kanak-kanak. Dia orang bertiga ni, dia orang tak tahu apa yang berlaku pada kanak-kanak tu. Hanya penonton saja yang tahu, sebab budak tu tak boleh bercakap kan. Ada soalan lain? Ada ke? Topik tu macam berat sikit. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum, saya sini. Boleh tak kita dengar sikit komen cabaran daripada 3 orang pelakon baru ni, bagaimana mereka sebagai pengalaman pertama terlibat dalam filem ini. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. First of all, saya cuma nak berterima kasih dulu kepada, of course, my family, my backbone for the support always, and some familiar faces as well. Thank you so much for coming, for the support. Okay, Kak? Yeah, okay. Okay, thank you so much for the question. So, cabaran dia adalah sebagai seorang watak Sazali ni, boleh dikatakan cabaran yang paling, orang kata, mencabar lah kan, adalah untuk saya. Sebab watak Sazali ni kalau diperhatikan tadi, dia adalah seorang yang emotion dia sangat tak teratur lah, orang cakap kan. Dari segi the graph punya karakter tu sangat naik turun kan. So kat situ saya nak cuba sampaikan dari segi macam mana sebenarnya Sazali ni nak menjadi seorang yang tak reti berlakon maksudnya. So itu adalah salah satu cabaran juga. Dan saya rasa bila sewaktu di set itu, untuk nak maintain some emotion ataupun the graph of the character tu, characterization tu agak mencabar juga. Sebab macam yang saya cakap tadi, emotionnya agak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang dia okay. So macam mana kita nak try to implement benda tu, itu adalah salah satunya lah cabarannya sebagai watak Sazali. Hai, Assalamualaikum, saya Syaradi sebagai watak Miong. Okay, cabaran saya macam yang semua orang nampak tadi. Kita marah ni sebenarnya senang kan? Marah ni sebenarnya senang. Tapi kita nak always marah tu, sampai saya sakit belakang ni lah. Betul, saya tak tipu. Memang saya sakit. Tapi saya cuba kawal lah, sebab setiap scene memang tak adalah always marah kan. So, cumanya kalau mana yang saya rasa macam terlebih ke apa ke, saya minta tolong Abang Zanin, macam kata komen lah, kurangkan ke mana patut tinggi. Memang Abang Zanin ajar benda tu masa rehearsal lagi, main 1 minggu tu. Dan saya bukanlah pandai main skate. Saya tak pernah pun ride skate tu. Jadi saya ambil dah masa dalam sebulan. Sebulan tu sebenarnya tak cukup tau, tapi saya take juga challenge tu untuk saya bawa watak Mio ni. Sebab dia kena, at least dia kena pandai ride kan, skate tu. Jadi saya memang apa orang kata, cuba spendkan masa tu lebih dekat skate park, kat Mungkiara, kat Shah Alam pun ada lagi. Jatuh tu biasa kan, kita pelakon, kita kena buat lah. Yang tak nak, suka tak suka, kalau kita dah buat, kita buat kan. Itu sajalah. Yeah, Assalamualaikum. Thank you everyone for coming. Thank you for supporting this film, and thank you Abang Rizal, Abang Syarizal for giving me these opportunities.
Okay, cabaran untuk melakonkan watak Koko dalam filem Sazali Neo Koko ni adalah satu yang pertama sekali. Of course saya kena belajar menyanyi and improve my music playing skills. And selain daripada tu saya rasa cabaran dia ngantuk ni. watak Koko ni watak Koko ni watak yang dia watak yang memendam. So macam it's quite hard to play subtle. Macam you nak show your emotion through your eyes and smile on your face. So benda tu macam quite challenging for me. And thank you to Abang Rizal juga, dia banyak ajar, dia ajar mood graph. So kita break down the scenes and dia ajar dekat sini kita main mid, low, high. So everyone ada graph dia orang sendiri. So kita tak adalah tiga watak ni memainkan graph yang sama. So kita akan nampak flat. So banyak saya belajar dengan Abang Rizal. Okay, so yeah, tu, that's it. So thank you. Okey, so kepada anda semua, dan dengan tadinya dah berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi sidang media kita pada malam ini. Mungkin ada di antara rakan-rakan media kita yang ingin melakukan